Terima kasih memilih kami di TV3, sumber informasi pagi anda. Saya Izrina Amir Hamzah. Kita terus ke tajuk utama Buletin Pagi. Malaysia Turkiye setuju bekerjasama pastikan rantaian bekalan makanan stabil. Perdana Menteri Britain Boris Johnson letak jawatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kira-kira 380 bakal jemaah haji terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang sejak pagi semalam. Dipercayai menjadi mangsa penipuan sebuah agensi pelancongan. Mereka yang berkumpul di Aras 5 Balai Pelepasan KLIA itu dipercayai menggunakan visa Furada untuk menunaikan haji dan tidak melalui Lembaga Tabung Haji TH. Menurut salah seorang jemaah, agensi pelancongan berkenaan meminta semua jemaah di bawah kendaliannya untuk datang ke KLIA semalam kerana penerbangan dijangka berlepas jam 4.30 petang. Namun ia kemudiannya ditangguhkan ke jam 7 malam dan tiada sebarang makluman daripada wakil agensi pelancongan terbabit selepas itu. Dakwa mereka mengikut perancangan awal bakal jemaah sepatutnya ke Jeddah selasa lalu namun ditangguhkan atas alasan terdapat dokumen yang masih tidak lengkap. Mereka juga tidak pernah ditunjukkan tiket penerbangan dan visa untuk menunaikan haji. Dua beranak maut dalam kebakaran rumah di Kampung Cerana Putih, Alor Gajah, Melaka. Kejadian berlaku kira-kira jam 1.50 pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Alahuddin Abdul Hamid, 51 tahun dan anak lelakinya Muhammad Badrul, 5 tahun. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Ramli Yusof berkata, Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Melaka menerima panggilan kecemasan jam 1.56 pagi. Sebuah jentera dan 9 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian dan ketika pasukan bomba tiba, kebakaran telah memusnahkan 70% rumah berkenaan. Pasukan bomba menemui dua mangsa iaitu seorang lelaki di dalam bilik air dan anak lelakinya di bilik tidur utama. Mayat kedua-dua mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut supaya operasi tamat pada jam 5.19 pagi tadi. Malaysia dan Turkiye bersetuju untuk menjalinkan kerjasama bagi memastikan rantaian bekalan makanan sentiasa mencukupi dan stabil. Setelah pemimpin kedua-dua negara bersependapat bahawa isu keselamatan makanan kian meruncing akibat pandemik COVID-19 malah semakin kritikal ekoran konflik Rusia-Ukraine. Antara langkah segera bagi mendepani isu itu termasuk meningkatkan perdagangan produk makanan selain terus menjalinkan kerjasama meliputi perkongsian maklumat dan pengalaman. Pada masa yang sama, Malaysia dan Turkiye akan memperkasakan penyelidikan dan pembangunan R&D dalam sektor makanan bagi meningkatkan keupayaan menghasilkan sumber makanan dan kelangsungan sekuriti makanan untuk berada pada tahap yang stabil. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian dalam sidang media bersama Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Kompleks Presiden semalam. Beliau turut memaklumkan kerajaan Malaysia telah mengiktiraf ijazah dari 208 universiti di Turkiye. Saya yakin ini akan meningkatkan produk-produk penyelidikan bertaraf antarabangsa dari universiti kedua-dua negara. Tambahan lagi, ia adalah khabar yang dinanti-nantikan oleh anak-anak keluarga Malaysia yang telah dan sedang menimba ilmu di negara ini. Beliau dan Erdogan juga bersetuju meningkatkan kerjasama dalam industri pertahanan kedua-dua negara. Dalam pertemuan itu juga, kedua-dua pemimpin turut membincangkan potensi untuk Turkiye meningkatkan import minyak sawit Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Malaysia dan Turkiye sedang dalam proses akhir memuktamadkan perluasan skop perjanjian perdagangan bebas Malaysia-Turkiye MTFTA. Jelasnya, ia akan meningkatkan potensi Malaysia sebagai rakan dagang utama Turkiye serta sebagai pintu masuk dan hub perdagangan ASEAN bagi republik itu. Kedua-dua negara kini sedang berada dalam pusingan akhir perluasan skop perjanjian perdagangan bebas Malaysia-Turkiye ataupun MTFTA yang meliputi bidang-bidang baru seperti pelaburan, perkhidmatan dan e-dagang. Dari segi pelaburan, saya menghargai keyakinan para pelabur Turkiye di Malaysia. Saya juga yakin
perluasan MTFTA akan membuka lebih banyak peluang pelaburan dua hala. Semua agensi berkaitan termasuk Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB telah diarah untuk mengkaji mekanisme bagi menurunkan harga runcit minyak masak di pasaran susulan penurunan harga minyak sawit dunia. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata, sesi libat urus dengan pihak pengeluar minyak perlu dibuat jika harga komoditi itu turun kepada RM3,750 satu tan. Dan seterusnya mengadakan engagement dengan 22 pengeluar minyak masak yang sedang beroperasi untuk meninjau kemungkinan mekanisme bagi menurunkan harga retail minyak apabila sahaja harga komoditi berkenaan turun daripada paras yang saya sebutkan tadi. Tegasnya adalah tidak adil jika harga bekalan tidak diturunkan sedangkan kadar itu dinaikkan atas alasan lonjakan harga komoditi itu baru-baru ini. Pasukan khas itu akan memantau harga sebenar minyak sawit dalam masa terdekat dan apabila kadar itu turun lebih rendah kelak, pengilang dan peruncit harus memberi komitmen menurunkan harga minyak yang dijual. Justru turut memohon kerjasama pengilang dan peruncit untuk membuat persiapan menurunkan harga minyak yang dijual secara runcit. Beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia turut meminta pengilang minyak masak agar sentiasa patuh dengan semua syarat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP bagi mengelak berlakunya ketirisan bekalan. Tegasnya pasukan khas itu akan memastikan tindakan tegas dan berterusan diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam isu berkenaan. Dalam pada itu, 200 probis di Melaka dipercayai terbabit dalam kegiatan menyorok dan menjual minyak paket bersubsidi secara borong menggunakan taktik tempahan. Pemantauan dibuat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Melaka di semua peringkat rantaian membabitkan syarikat pemborong, pembungkus dan peruncit. Mereka kena hati-hatilah. Mereka sudah langgar peraturan KPDN HCP. Kalau kita dapat maklumat, kita ada bukti, kita akan terus bagi kompaun saja. Kita tak ada kompromi bagi nasihat semua atau amaran. Ya. Kita harap ni boleh, kalau masih ada buat sedemikian, bolehlah berhenti sekarang. Jangan kita dapat maklumat lepas tu kita tak ada excuse lagi lah. Ya. KPDN HCP tegasnya tidak pernah membenarkan penjualan berkonsepkan booking atau tempahan. Peniaga sepatutnya menjual terus kepada pengguna isi rumah berdasarkan konsep siapa cepat dia dapat. Ujarnya, tindakan peniaga yang mencuri hak pengguna isi rumah itu juga menjadi punca kekurangan bekalan minyak masak paket bersubsidi ketika ini. Pendigitalan dalam pendidikan bukan lagi pilihan namun menjadi satu keperluan terutama ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata penerimaan pendigitalan dalam pendidikan lebih cepat ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jelasnya, ia selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan KPM untuk melahirkan murid fasih digital dan mahir selaras dengan hasrat kerajaan yang ingin memperkembangkan revolusi industri IR 4.0. Justru pendigitalan dilihat menjadi sebahagian daripada inovasi untuk pedagogi pengajaran dan pembelajaran PDP selain memperkasa sistem pentadbiran sekolah. Jadi kita telah membuat ketetapan bahawa KPM akan membina satu sistem bagi membolehkan semua sekolah seluruh negara masukkan maklumat yang diperlukan berapa guru mata pelajaran dan sebagainya, maka sistem tersebut akan membantu sekolah membina jadual waktu dan memudahkan tugas-tugas penolong kanan pentadbiran tadi. KPM juga dalam peringkat akhir membina sistem lebih teratur dan selaras untuk guru menyediakan laporan PDP kepada Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Melalui sistem itu, guru tidak lagi terbeban untuk menyediakan laporan dengan format atau sistem berbeza. Dalam perkembangan lain, KPM menghormati segala keputusan Lembaga Peperiksaan LP berhubung tindakan badan itu membatalkan keputusan subjek sejarah bagi 15 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2021. Datuk Dr. Razi berkata LP adalah lembaga bebas dan selagi ia mematuhi protokol yang ditetapkan, segala keputusan yang dibuat harus dihormati.
Ini berkaitan dengan urusan lembaga peperiksaan. Lembaga peperiksaan satu badan bebas, ya. Maknanya saya sendiri as a minister, kita menghormati protokol lembaga peperiksaan berkaitan dengan perkara yang dilaksanakan. Jadi sekiranya perkara-perkara yang dilaksanakan itu telah memenuhi protokol yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan, maka kami di peringkat kementerian menghormati keputusan yang dibuat oleh lembaga peperiksaan. LP sebelum ini dilaporkan menolak rayuan ke semua calon peperiksaan berkenaan yang didakwa membawa telefon bimbit ke dalam dewan sewaktu peperiksaan kertas itu. Risiko tanah runtuh selain jalan sesak. Rasa macam dah terbeban. Nyawa penduduk terancam gara-gara projek belum siap. Takkan nak tunggu adanya kemalangan menyebabkan kematian. Turun padang lah. Pantau. Saksikan laporannya dalam Aduan Rakyat Sabtu ini di TV3. Gunung Inas tidak terletak dalam kawasan berisiko bencana termasuk kepala air. Justru siasatan sedang giat dijalankan Jabatan Mineral dan Geosains JMG bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia untuk mengenal pasti punca kejadian itu. Saya dapat maklumatlah termasuk daripada Tuan OCPD tadi ada kawasan-kawasan terutamanya saya rasa perhatian kita kepada kawasan yang ada kawasan perumahan dan kawasan tumpuan awam. Bagi contohnya tempat perkelahan dan sebagainya. Tak perlu saya inilah taman-taman ekorimba dan sebagainya. Tak perlu saya mention spesifik lah. Tapi kawasan yang berisiko kita akan pastikan ada tindakan yang diambil. Data yang dikumpul katanya akan digunakan bagi membentuk sistem amaran awal selain menjalankan kerja-kerja pengukuhan lereng. Mengulas lanjut, beliau berkata tiada keperluan mewujudkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mahupun Suruhanjaya Siasatan Awam susulan kejadian berkenaan. Pihaknya yakin yang kepakaran dimiliki JMG dalam usaha mengenal pasti punca tragedi itu tanpa perlu membentuk jawatankuasa khas lain untuk melakukan siasatan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah merampas 617 kg dadah bernilai 2.5 juta ringgit sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu membabitkan rampasan hampir 55 kg syabu bernilai 2 juta ringgit, 10 kg ketamin serta 552 kg serbuk ketum. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Julaiman Soimin berkata, usaha membendung penyeludupan dadah dibuat secara berterusan melalui operasi khas Narkotik Joint Task Force Sempadan Laut Malaysia Indonesia yang dilaksanakan selama sebulan sehingga semalam. Banyak 6 kes kita telah perolehi yang melibatkan dadah jenis metamfetamin seberat 10.69 kilo lebih kurang yang bernilai lebih kurang 366,878 ringgit. Ketamin seberat lebih kurang 7 kilo bernilai RM 385,000 dan juga daun ketum seberat lebih kurang 315 kg yang bernilai 3,150 ringgit. Kebanyakan rampasan melibatkan dadah yang cuba diedar menggunakan bas ekspres dan perkhidmatan kurier. Operasi itu menumpukan semua sepadan laut kedua-dua negara, membabitkan pintu-pintu masuk laut dan udara. Sementara itu di Kelantan, pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM76,000 dirampas melalui ops tapis harian yang dilaksanakan 2 hingga 6 Julai lalu di seluruh negeri itu. Turut ditahan 191 individu yang dipercayai terlibat dengan 141 kes termasuk 3 warga asing. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, warga asing itu ditahan di rumah kongsi ladang sayur di Tanah Tinggi Lojing, Gua Musang jam 4 pagi pada 5 Julai lalu. Ketiga-tiga lelaki berusia 23 hingga 34 tahun itu bekerja sebagai buruh di ladang berkenaan positif dadah jenis methamfetamin dan THC. Turut ditemui tumbuhan daun kering disyaki ganja bersama satu anak pokok ganja setinggi 40 cm. Kita menjumpai satu bungkusan daun kering yang kita percayai sebagai dadah jenis ganja. Dan terdapat satu polybag yang kita percayai pokok ganja.
Jadi kita anggaran keseluruhan rapasan ialah hampir RM300. Kesemua warga Bangladesh itu direman 7 hari hingga 11 Julai depan. Suspek kes bunuh pasangan suami isteri di Ipoh semalam berjaya ditahan pihak polis di Cameron Highlands, Pahang 7.45 malam tadi. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid dalam satu kenyataan berkata, polis turut menjumpai sebilah kapak yang dipercayai digunakan lelaki itu sebagai senjata sehingga mendatangkan kematian kepada mangsa. Suspek berusia 61 tahun yang juga adik lelaki kepada mangsa akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Ipoh pagi ini untuk permohonan riman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah bagi membantu siasatan lanjut. Sebabkan pihak polis mendapati suspek memiliki satu rekod kesalahan lampau yang dihukum di bawah Seksyen 325 Kanun Kesiksaan kerana mendatangkan kecederaan parah. Hujan saringan air kencing mendapati suspek bebas daripada pengaruh dadah. Menurut Datuk Mior Farid lagi, dengan tertangkapnya suspek serta rampasan barang kes, maka kes berkenaan telah berjaya diselesaikan dalam tempoh 11 jam selepas laporan polis diterima. Di Malaysia, lembu dan kambing kebiasaannya menjadi pilihan untuk disembelih bagi tujuan korban ketika Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, kini unta dilihat semakin digemari umat Islam tempatan dalam mengerjakan ibadah itu. Di Johor, haiwan itu diternak Sarjuni Karjani, 60 tahun, dari kampung Parit Tengah, Batu Pahat. Beliau mula menternak 20 ekor unta yang diimport dari Australia selepas kembali daripada mengerjakan haji pada tahun 2016. Cuma permintaan terlalu ramai lah, tapi kita tak dapat nak beri permintaan orang tu lah. Pasal apa kita dapat unta ni? Pasal apa tak cukup juga barang bang nak tu lah. Nak sediakan dia yang minta korban tu banyak, tapi tak dapat juga nak bagi dia unta. Barangnya dah tak ada. Barang terlalu kurang sangatlah. Biarpun berdepan cuaca dan persekitaran baru di negara ini, haiwan itu mampu menyesuaikan diri dengan segera. Selain ibadah korban, 15 ekor untanya turut digunakan sebagai produk pelancongan di Pantai Puteri, Tanjung Kling, Melaka. Jelasnya harga seekor unta dewasa berusia lebih 4 tahun mampu mencecah puluhan ribu ringgit. Malah beliau pernah menjual seekor unta pada harga RM32,000 sebelum ini. Memang sedap lah dagingnya, bezalah dengan daging yang ini lah, lembu. Sebab lembu kita dah selalu makan. Kalau macam daging unta ni kan kita jarang-jarang lah nak dapat makanan apa semua. Memang orang kata kalau dengar daging unta, nak teringin nak makan daging unta. Jalan-jalan kat sini, yang paling baru tengok ada bela unta kan. Itu yang macam teruja lah. Pasal tempat ni bela lembu dengan kambing je. Ni kat sini pula ada unta kan. Itu lah, kali tengok unta live depan mata, lepas tu ada rasa ingin jugalah kalau ada rezeki lebih kan, buat korban untuk unta ni kan. Selain unta, Sarjuni turut fokus kepada ternakan lembu dan kambing yang telah diusahakannya sejak 30 tahun lalu. Luar negara. Perdana Menteri Britain Boris Johnson sah meletakkan jawatan selepas kerajaan pimpinannya dikejutkan dengan beberapa siri peletakan jawatan sejak 2 hari lalu. Jadual pemilihan pemimpin baharu Britain akan diumumkan minggu depan. Menurut Johnson, beliau akan terus memegang jawatan itu sehingga pemimpin baharu dipilih dan melantik anggota kabinet baharu hari ini. Peletakan jawatan Johnson dibuat selepas 59 ahli parlimen berundur daripada kerajaannya dalam tempoh 48 jam yang lalu. Beliau turut menjadi Perdana Menteri pertama Britain yang didenda polis kerana melanggar undang-undang dengan menghadiri parti pada 2020 semasa sekatan pergerakan COVID-19. Johnson terselamat daripada undi tidak percaya baru-baru ini, tetapi lebih 40% anggota partinya mendesak beliau berundur. Singapura mengesahkan kes tempatan pertama Republik itu membabitkan jangkitan cacar monyet. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Singapura, pesakit adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berusia 45 tahun yang menetap di Singapura. Menurut Reuters, lelaki berkenaan disahkan positif semalam. 3 kenalan rapat lelaki itu sudah pun dikenal pasti dan kesemuanya akan dikuarantin 21 hari selepas pertemuan terakhir mereka. Pesakit dikesan mengalami simptom seperti luka pada kulit bahagian bawah abdomen, keletihan, kelenjar nodus limfa membengkak, demam dan sakit tekak.
Keadaannya dilaporkan stabil dan kini dirawat di Wad Pusat Penyakit Berjangkit Kebangsaan NCID di Singapura. Menurut kenyataan kementerian itu lagi, risiko penularan kepada orang awam masih rendah. Siasatan bagaimanapun mendapati pesakit itu tiada kaitan dengan kes import yang diumum bulan lalu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan lebih 6,000 kes cacar monyet dilaporkan di 58 negara setakat ini. Hanya tinggal 5 wakil negara sahaja akan meneruskan cabaran pada saingan suku akhir badminton Malaysia Masters hari ini. Harapan utama sudah semestinya disandarkan kepada beregu lelaki negara Aaron Chia So Woo Yik yang turun bagi memburu kejuaraan pertama mereka di pentas tertinggi. Aaron Woo Yik mara ke suku akhir selepas cemerlang menundukkan pasangan Korea Kim Gi-jung Kim Sarang 21-18, 21-19 malam. Pilihan kelima itu dijadual bertemu Chang Ko-chi, Po Li Wei dari Taiwan. Ini merupakan pertemuan sulung kedua-dua pasangan dan tidak mustahil Aaron Woo Yik mampu melangkah ke separuh akhir berdasarkan kedudukan ranking mereka yang jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, satu lagi beregu lelaki negara Wan Arif Wan Junaidi, Muhammad Haikal Nazri berdepan tugasan sukar apabila berdepan pilihan ke-6 dari Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Turut beraksi hari ini adalah 2 beregu wanita dan 1 beregu campuran negara. Perlitan Amtina akan membuat perhitungan menentang juara terbuka Malaysia minggu lalu dari Indonesia, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti. Manakala Anna Chin Yik Cheong Teo Mei-zing melawan pasangan Korea Selatan Jeong Na-eun Kim Hye-jong. Beregu campuran negara Goh Sin Huat Chevron Lai Jemi akan berdepan pilihan kedua dari China Zhang Xiwei Huang Ya-cheong. Aksi suku akhir akan bermula jam 3 petang ini di Axiata Arena Bukit Jalil. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria dipilih untuk mengetuai jawatan kuasa pemantauan program Gold Paris 2024. Program yang baru ditubuhkan itu turut dianggotai legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei bersama 8 anggota lain bagi penambahbaikan program dan mengenal pasti isu atau masalah untuk dibentangkan kepada Lembaga Pengurus Majlis Sukan Negara MSN. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu memaklumkan keputusan itu pada mesyuarat Lembaga Pengurus MSN di Bukit Jalil. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada Datuk Chong Wei atas lantikan sebagai ahli baharu Lembaga Pengurus MSN bagi penggal ke-23 bersama seorang lagi ikon sukan negara iaitu bekas perenang Nurul Huda Abdullah. Tujuan utama penubuhan jawatankuasa ini adalah bagi memantau pelaksanaan dan keberkesanan pelaksanaan program Gold Paris 2024. Jawatankuasa ini dianggotai oleh 10 ahli yang bertanggungjawab untuk memberi pandangan untuk penambahbaikan kepada pelaksanaan program selain mengenal pasti isu atau masalah untuk dibentangkan kepada Lembaga Pengurus MSN. Pada masa sama, Datuk Seri Ahmad Faizal turut memaklumkan mesyuarat jawatankuasa khas teknikal Sukan Malaysia ke-20 2022 menggugurkan 12 acara berikutan kurang penyertaan daripada kontijen negeri. Pengguguran itu terpaksa dibuat susulan jumlah penyertaan kurang daripada 6 kontijen. Acara yang digugurkan adalah 5 dari sukan terjun terdiri daripada 1 meter papan anjal, 3 meter papan anjal, 10 meter platform, 3 meter papan anjal seirama dan 10 meter platform seirama wanita. Selain itu, 2 acara kanu serta masing-masing 1 daripada sukan karate, olahraga, tinju, angkat berat dan judo. Bagaimanapun, bagi atlet yang terlepas peluang bertanding di SUKMA 2022, MSN dan persatuan berkenaan akan tetap memastikan mereka dapat menyertai kejohanan remaja masing-masing. SUKMA 2022 akan berlangsung pada 16 hingga 24 September, manakala para SUKMA 1 hingga 6 November depan di sekitar Lembah Kelang. Dengan itu, sekian Buletin Pagi. Teruskan bersama TV3. Saya Izrina Amir Hamzah. Assalamualaikum dan salam hormat.